Baik saudara, seterusnya kita ikuti perkembangan dari Sabah. Fokus negeri di bawah bayu Kerajaan Sabah iktiraf peranan pengamal media arus perdana. Perinciannya langsung bersama rakan penyampai Radwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Radwin. Baik dia. Kerajaan Sabah sentiasa mengiktiraf peranan pengamal media arus perdana sebagai salah satu rakan penting dalam membantu menyebarkan dasar dan pembangunan kerajaan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata, pengamal media mampu mempengaruhi pemikiran rakyat melalui laporan, mengubah pandangan rakyat, malah mengubah lanskap sosial dan politik sesebuah negara. Datuk Haji G berharap arus pemodenan dan dunia digital tidak menyanggah prinsip asas pemberitaan berpaksikan fakta serta adil kepada subjek yang ditulis. Katanya secanggih manapun teknologi yang digunakan dalam dunia kewartawanan, baik media cetak, elektronik atau portal berita, etika dan tanggungjawab sebagai pengamal media tidak pernah berubah. Beliau berucap demikian dalam Majlis Perasmian Anugerah Kewartawanan Kinabalu 2022 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga Menteri Kewangan Dua Negeri, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Dalam majlis ini, penerbit rancangan Sarifah Monazrah Sarip meraih anugerah kategori Laporan Perniagaan dan Ekonomi Penyiaran bertajuk Laporan Khas Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2021-2025. Turut hadir Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar yang juga bekas Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA, Datuk Johniston Bangkuai dan Presiden SJA, Datuk Muguntan Vanar. Sabah sememangnya dikenali dengan julukan nama model perpaduan kerana melambangkan kesatuan pelbagai bangsa dan etnik yang telah lama diterjemah masyarakat negeri ini secara holistik. Ia dapat dilihat dalam aktiviti harian rakyat, malahan di dalam program keramaian seperti Tamu Gadang sempena Majlis Convocation Universiti Malaysia Sabah UMS ke-24 baru-baru ini. Ikuti laporan Serina Olivia Chong mengintai interaksi orang ramai yang hadir ke Tamu Gadang. Tamu Gadang UMS yang diadakan untuk kali ketiga tahun ini menyaksikan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar universiti, pengunjung serta pengusaha yang membuka gerai. Di samping berpeluang mengamati pelbagai barangan yang dijual, interaksi bersemuka pelbagai lapisan masyarakat membuka minda untuk menghargai keunikan dan perbezaan yang ada. Mereka yang sempat ditemui kru RTM menyatakan program membabitkan orang ramai ini merupakan ejen perpaduan terbaik. Yang I boleh nampak is di Sabah yang banyak makanan yang I belum lagi rasa and I only dapat rasa di sini je. And menunya sangat diverse and sedap, lagi sedap and it's from the origin of Sabah. So I boleh rasa dia punya traditional dalam tu. Firstly sebab saya dari Penang, so dekat Semenanjung basically dekat Penang lah banyak Chinese. Kat sana macam yang kita tahu cuma Malay, Chinese and Indian. So bila datang sini sebab saya first time kan belajar sini, so kat sini terlalu banyak bangsa macam sampai macam uncounted lah kan. So sampai kat sini apa yang saya nampak macam kita semua boleh like together sebab tak nampak difference. Macam yang semua tahu, saya berkawan dengan Indian, orang dari Selangor, Penang. Kami setiap hari sama-sama dan saya selalu mengajak mereka pergi beli-beli makanan sini. Saya perkenalkan semua makanan Sabah dan kami selalu makan sama-sama. Lama-kelamaan dorang akan rindulah makanan ini. Tidak hanya dikunjungi pelajar universiti berkenaan, Tamu Gadang UMS turut dimeriahkan dengan kehadiran pengunjung luar. Ternyata tiada perasaan kekok ketika interaksi jual-beli, malah keramahan jelas terpancar sama ada melalui reaksi air muka mahupun percakapan antara si penjual dan pembeli. Actually, everything is just a surprise and everything is perfect. I think maybe many people just like everything, every culture. I mean, food and something else. People. Everyone is just kind and just unique. So that is our interesting. Apa yang saya nampak di sini persatuan lah, persatuan peniaga dan juga pengunjung yang datang. Mereka memberikan
satu kelainan lah daripada tempat-tempat lain. Contohnya pasar malam berbanding di sini lah. Perpaduan tuh saya nampak positif lah. Sudah pasti program seumpama jika dianjurkan secara kerap di semua peringkat, sama ada besar atau kecil, akan menjadi pengikat tali perpaduan masyarakat. Seiring nuansa terbaharu politik negara yang mengangkat konsep kerajaan perpaduan, bukan hanya penyatuan pemimpin pelbagai latar belakang yang diperjuangkan, malahan penyatuan semua masyarakat yang mendokong kemakmuran dan perpaduan demi pembangunan rakyat dan negara. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Kumpulan Bimbingan Seni Cemerlang KBSC Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri JKKN Sabah muncul juara dalam pertandingan kejuaraan tari kanak-kanak Malaysia KTKKM yang berlangsung pada 17 dan 18 Disember di Panggung Sari Istana Budaya. Kejayaan kumpulan yang dianggotai 15 kanak-kanak dan remaja berumur antara 10 hingga 17 tahun itu sekaligus menewaskan 8 kumpulan KBSC negeri lain. Pegawai Kebudayaan JKKN Sabah Hassanal Rizwan dalam satu kenyataan memaklumkan KBSC JKKN Sabah telah mempersembahkan tarian Sumiling Do Kangkang Kaput iaitu sebuah tarian tradisi dari suku kaum Murut Binta dari daerah Beaufort yang diolah kepada tarian etnik kreatif. Sebelum ini, KBSC JKKN Sabah pernah merangkul naib juara dalam pertandingan sama pada tahun 2018 menerusi tarian Lagsing yang memaparkan keindahan seni budaya etnik Bajau Semporna, manakala pada tahun 2019 pula di tempat ketiga melalui persembahan Bilod Idlo Kakandung iaitu tarian etnik Dusun Gana dari daerah Keningau. Sementara itu, Wakil Sabah Pratama Legasi turut dinobatkan Johan dalam Festival Tari Malaysia 2022 peringkat kebangsaan. Kumpulan ini juga berjaya mengetepikan 8 pasukan lain. Baik, sekian paparan dari Negeri Bawah Bayu untuk petang ini dan untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam tanah air, terus saja bersama dengan Dia. Teruskan Dia. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Sabah.